Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua ke sesi live Q&A iSaham. Dalam sesi live kita akan buka soalan-soalan untuk sesiapa yang ada sebarang soalan berkaitan dengan saham dan juga iSaham. Tak kisah apa-apa soalan. Dan kita akan limitkan kepada soalan besar adalah 3 soalan yang besar yang memerlukan discussion panjang sikit. Kalau soalan pendek, insyaAllah saya jawab dengan cepat lah. Mana yang boleh. Selamat datang semua ke grup iSaham Live. Untuk yang dah lama ada dalam grup. Sebelum ni kita buat grup ni untuk kita punya sesi Trade and Win. Dekat iSaham kita ada satu sesi nama dia Trade and Win. Dan untuk yang kali ni kita punya fokus ialah kita nak bawa kepada public yang berminat berkaitan dengan saham, ini kepada semua lah, untuk membuat sedikit ni lah, kalau bertanyakan apa-apa soalan berkaitan dengan saham, strategi, ataupun apa-apa saja, akan saya cuba jawab dengan baik. Tak kira soalan berkaitan dengan saham pun boleh, berkaitan dengan akaun CDS, beginner soalan boleh, advance pun boleh, tapi kita akan lebih tengok soalan. Kalau yang beginner tu lebih kita fokuskan lah. Di ruangan komen sekarang terlepas TA Advance tadi ingat ganti. Bukan, TA Advance masih berjalan seperti biasa. Untuk yang lain-lain, kalau sesiapa berminat nak join TA Advance, kita buat setiap hari setakat ni untuk sesi PKPB ni setiap hari. Pada pukul 1 hingga 2. Cuma yang ni ada sedikit bayaran. Saya akan tunjukkan sikit lah mungkin pada sesi hujung sekejap lagi, tentang sesi-sesi yang kita buat di iSaham. So sesiapa ada sebarang soalan, this is how this session will work. This session kita akan jawab soalan-soalan di ruangan komen. Jadi macam sekarang ni tak ada soalan lagi Jadi kita tengoklah, tengok je dulu, observe sampailah selepas ini bila ada soalan, kita akan mula jawab soalan-soalan yang tanya. Mungkin ada yang baru cuba join, jadi apa kata, ambil mood lagi sementara tunggu soalan masuk, sedikit sebanyak saya tunjukkan sedikit lah berkaitan dengan iSaham, especially kalau katakan yang join ni ialah dari kalangan yang belum mengenali sama ada saham atau iSaham. Ini ialah iSaham, dan kita punya visi di iSaham ialah kita nak memudahkan pelabur semua untuk membuat keputusan pelaburan. Kita nak help people invest better, bantu people, bantu pelabur semua untuk buat duit. Macam mana kita nak bantu orang, macam mana, how is our effort. Kita letakkan segala effort, skill yang kita ada dari segi teknologi, teknologi, financial technology, fintech, kita letak everything yang power ke dalam satu page yang dipanggil sebagai iSaham, dan kita bagi benda ni secara percuma kepada sesiapa yang nak pakai. Dan dalam page ni of course ada yang sedikit sebanyak, kalau yang dah tengok, kalau di ruangan screener, screener ni ialah kaedah-kaedah, sebagai contoh setiap satu ni ialah satu strategi dalam saham. Dan ada strategi yang boleh dikatakan agak well known lah secara public, yang tu yang ni lah yang tak ada apa-apa tanda ni, dan ada yang kita rumuskan khas. Ada yang agak complicated, yang susah nak dibuat, jadi kita rumuskan khas, dia panggil premium. Jadi kalau sesiapa yang berminat untuk mendapatkan akses premium iSaham, jadi anda boleh explore bersama dengan kita. Kaedah dia mudah saja, boleh tengok di page iSaham Premium. Boleh tengok di page iSaham Premium. Dah soalan dah pun start masuk, jadi saya akan jawab sikit-sikit. Yang iSaham Premium ni seperti yang tadi contoh, ada yang percuma seumur hidup, dengan buka akaun CDS sahaja. Jadi cara dia ialah tekan kat sini, nanti baca kat sini, buka CDS,
Okay, isi semua nanti kalau berminat nak dapatkan premium ni, tim saya akan hubungi anda selepas anda dah isi link berikut. Okey, sekarang ni kita akan jawab few soalan. Soalan yang pertama. Oh, ini soalan berkaitan dengan iSaham, kalkulator iSaham. Explain pasal feature kalkulator iSaham. Dah kira belum SST dan sebagainya. Okey, kalkulator iSaham, kita pergi kat bawah sikit. Okey. Dekat sini ada perkataan buy calculator. Okay. Yang ni kalkulator yang anda boleh guna untuk trading. Okay, tak kira kira-kira sebenarnya yang ni menggunakan broker dekat sini ialah broker Melaka Securities. Kalau katakan guna broker lain, selalunya lebih mahal daripada ni. Okay, jadi boleh start dengan guna yang ni dulu. Okay. Ada dua jenis kalkulator dekat iSaham. Yang pertama ialah net cost calculator dan yang kedua ialah lot calculator. Net cost calculator, kita masukkan harga saham dan juga jumlah lot yang kita beli. Okay, contohnya saya nak beli saham harga 50 sen. Okay. Saya masukkan 100 lot. Okay, dia akan kira kat sini 50 sen 100 lot 5, so total dia lah kalau ni kali ni dapat RM5,000 sepatutnya. Tetapi dengan brokerage fee dia jadi RM5,000 RM5,009.98. Dan dalam brokerage fee ni, untuk jawab soalan ni, dah termasuk dengan brokerage fee, dah termasuk dengan clearing fee dan dah termasuk dengan stamp duty. Cuma stamp duty ada setengah saham yang tak dikenakan stamp duty. Sebab itulah dekat atas ni ada pilihan. Kalau kita nak saham yang tak dikenakan stamp duty, kita tekan yang ni, ada bintang. Okay. Kalau standard ni dikenakan stamp duty. Kalau yang bintang ni, kalau tengok dekat iSaham, ada setengah saham ada simbol bintang, ada setengah tak ada. Bintang ni ialah saham-saham yang kalau anda beli boleh dapat waiver stamp duty. Okay, kalau dekat sini maknanya kalau gunakan yang ni, yang kalkulator yang ni, ini yang saham-saham yang tak dikenakan stamp duty. Okay, cara dia pilih je yang mana ada bintang. Okay, so dah kira brokerage fee, dah kira bursa punya clearing fee, stamp duty kalau ada, kalau tekan standard dia akan include sekali. Okay, dan juga dah include juga SST. Okay, kadang-kadang kalau katakan ralat dia lebih kurang 1 sen, 2 sen tu kadang-kadang sebab precision point kat belakang ni. Tapi kalau katakan memang terjumpa any error, sebab kadang-kadang brokerage fee RM30,000, RM50,000 dah jadi lain sikit, maklumkan kepada tim iSaham yang untuk kita update. Okay, so yang ni dah include. Dan sebab soalan tadi tak banyak lagi, just saya explain pasal calculator ni. Sekiranya harga saham naik, kita boleh buat imajinasi. Okay, untung atau tak. Sebagai contoh, kalau harga saham saya naik 1 sen sahaja, okay, ini ialah calculation termasuk brokerage fee M plus lah, okay, ataupun dalam erti kata lain yang mana brokerage fee dia minimum RM8 ataupun 0.8%. Okay, maknanya kalau guna brokerage yang lain mungkin lebih tinggi lah. Ya, ada yang tanya, tapi saya guna brokerage lain mahal lagi, so saya tak untung lagi. Jadi anda ada chance kalau katakan nak berpindah ke brokerage yang lebih murah. Okay, dan membantu pasaran menjadi lebih kompetitif. Okay, Remizer tak suka dengar benda-benda macam ni. Okay, so net cost calculator 50 sen masuk 51 sen, maknanya boleh tengok untung RM80. Jadi kita boleh buat expectation kalau saya letak modal berapa banyak dekat sini. Dan dekat iSaham ada calculator yang kedua, dinamakan lot calculator. Okay, dan satu lagi kelebihan dekat iSaham ni, kalau tengok dekat calculator dia, kalau kalkulator yang lain, okay, kebanyakannya kena tekan dulu. Dekat iSaham ni, saya tak perlu tekan. Okay, saya padam je, dia terus adjust harga tu. Tukar. Dia terus adjust. The instant, maknanya kita nak bagi the instant experience. Especially dari segi kalkulator, nak cepat untuk dapatkan result. Okay, lot calculator pula, ini yang saya selalu suggest orang pakai. Sebab kita ada modal, let's say saya ada RM4,000 atau RM6,000. Saya nak beli saham, let's say harga dia 60 sen. Okay, jadi dia akan suggest kat sini berapa lot patut beli. Okay, kalau katakan harga 30 sen, dia suggest 199 lot. Juga instant experience dan boleh kira terus. Okay, kalau harga naik berapa, kalau naik 1 sen, dengan modal RM6,000 naik 1 sen dah untung RM128 dan dah termasuk dengan calculation fee dan lain-lain. Okay, jadi this is a recommended calculator lah kalau compare kepada calculator especially dekat dalam platform yang agak sukar, kena edit dan sebagainya. Ni antara yang anda semua boleh pakai lah, salah satu fungsi dekat iSaham. Okay, kalau long weekend,
Okay, ini soalan yang kedua. Kalau long weekend, ada efek tak bila closing gap up atau down akan jadi besar? Okay. Yang ni sebenarnya, kalau soalan dia tanya maknanya selalunya macam mana? Okay. In general, selalunya tak banyak sangat lah perbezaan. Maknanya harga akan jadi nanti esok buka macam biasa. Okay, maknanya kalau yang mana naik dia naik lah, maknanya yang turun dia turun. Selalunya tak ada efek besar-besaran. Kadang-kadang boleh jadilah, boleh jadi naik banyak, naik turun banyak. Antaranya ialah sebab ada adegan-adegan luar biasa lah di satu dunia. Okay, sebagai contoh Donald Trump ke apa tiba-tiba rasa macam nak apa main-main kapal ke dekat, kadang-kadang dia main adjust kapal lah dekat Egypt lah, dekat Malaysia, laut China Selatan dan sebagainya. Kadang-kadang boleh berlaku sifat-sifat ni lah, maknanya benda-benda yang agak drastik. Contoh lain yang ni tak ada apa sangat lah, tapi macam contohnya kalau tiba-tiba berlaku langkah-langkah yang macam-macam langkah Sheraton, sekarang ni langkah langkah pusingan dan sebagainya. Okay, kalau berlaku waktu weekend pun boleh efek lah. Okay. Jadi sebab itulah setengah orang bila sampai weekend dia mungkin akan jual pegangan sebab dia takut apa akan berlaku. Tapi kalau orang tanya komen, selalu apa yang saya akan detailkan ialah waktu cuti adegan boleh jadi positif dan negatif. Okay, jadi tak semestinya kita akan ambil langkah untuk jual saja. Sebab banyak yang tanya kalau saya guna strategi yang agresif seperti beli hari ni jual esok. Contohnya beli hari Jumaat itu. Tapi cuti lama ni sampai Isnin, patut tak saya beli? Okay. Jawapan dia, kalau katakan memang kita ni jenis yang dalam kepala kita banyak sangat unsur-unsur rasa macam kalau ni macam mana, kalau macam ni, tak payahlah beli. Okay. Tapi kalau siapa yang selalu dalam saham, benda-benda macam ni dia boleh berlaku anytime. Tak ada isu pun sebab dah satu. Okay, yang pertama, kalau kita beli long weekend, okay, kalau harga saham tu kalau adegan boleh jadi negatif dan positif. Kalau adegan tu positif, saham kita lompat. Setakat ni kalau kita tengoklah di pasaran global, okay, selalu saya recommend investing.com lah untuk pasaran global. Okay. Setakat ni, sebab hari ni kita cuti kan. Yang lain buka. Okay. Tutup. Okay. Setakat ni US cantik. US malam hari Jumaat pun cantik. Okay. Kalau dia berterusan sampai hari ni, esok boleh jadi benda yang positif. Jadi kalau orang tu dia tak beli semalam, jadi dia terlepaslah peluang yang kadang-kadang shoot up juga. So macam ni, bila soalan dia kata kalau long weekend patut boleh beli ke tak? Memang boleh beli sebab bukannya negatif je, boleh jadi positif. Dunia ni banyak benda positif juga. Okay? So jawapan dia ialah guna je strategi seperti biasa. Okay? Dan dia boleh jadi anytime pun. Hari Isnin kita beli, malam Isnin boleh jadi benda pelik-pelik. Dan boleh jadi hari yang sama. Isnin pagi beli, Isnin tengah hari boleh jadi benda pelik-pelik juga. So dalam saham fokus pada strategi. Adegan-adegan long weekend ni apa semua, tak perlu kita fokuskan sangat. Tapi senang cerita, kalau siapa takut, elakkan. Okay. Saham ni dia dynamic, dia boleh bagi banyak suggestion. Kalau takut, tak payah. Kalau kita ni jenis yang kalau fikir asyik stres je, macam apa akan jadi, soalan-soalan yang selalu keluar ni akan jadi, boleh keluar daripada saham-saham ni lah. Okey, terpanjang pula ulas soalan yang kedua. Soalan yang ketiga, boleh komen pasal zero sum game dan relationship dengan saham. Okay, first kali saya nak define zero sum game. Okay, daripada kita tengok muka ni. Okay, zero sum game. Okay, maksud yang diperkatakan zero sum game ni ialah setiap kali saya beli saham, okay, ada orang akan untung dan ada orang akan rugi. Okay, the idea dia macam ni. Contoh saya ambil saham Dufu. Perit sangat Dufu. Saya suka ambil page depan je saham ni. Okay, pada ni kelas tadi nak explain pasal MA. Okay, kita ada kelas sesi advance setiap hari pada pukul 1 petang. Masih sempat siapa nak join sebab kita buat sesi setiap hari 1 jam. Okay, sepanjang 15 sesi. Okay. Dan pada masa akan datang, kita punya sesi tu, yang sesi selama ada recording boleh tengok balik, kita tambah lagi yang Q&A. Maknanya macam 30 sesi kalau join kelas advance. Kalau siapa yang berminat, okay, boleh sama ada contact tim iSaham, okay, di Facebook page iSaham, okay, ataupun yang dah berminat terus, pergi saja ke page seminar bawah ni, ada tempat nak daftar. Okey. Sambung kepada yang tadi, zero sum game. Maknanya macam ni.
kalau saya loss, okay, katakan saya jual, katakan saya jual dekat bawah ni bukan sorry, ni bukan saya inilah kalau orang-orang yang panik tu jual pada ni, and then ada orang lain pula beli, maknanya ada orang rugi dan ada orang untung. Okay, maknanya dalam saham akan sentiasa ada untung dan sama juga macam ni lah, macam sebagai contoh key point lain macam kalau saya beli saham, contoh saya nak beli sekarang RM4, kalau saya beli banyak mana pun sebenarnya akan ada orang jual banyak. Maknanya sebenarnya dalam ni tak ada berlaku apa-apa perubahan sangat. Okey. Komen yang pertama, zero sum game ni boleh dikatakan ya dari sudut kalau kita semua memandang saham ni dari sudut jual beli semata-mata. Maknanya main tekan beli, tekan jual, tekan beli, tekan jual. Ada zero sum game kat situ jugalah dari satu perspektif lah, maknanya saya pun tak tahu apa pasal dufu lah apalah, main tekan je beli jual. Memang maknanya akan ada yang untung ada yang rugi lah sebab kita main tekan. Okay? Tetapi kalau kita buat dari perspektif yang satu lagi, sebab dari segi saham ada setengah saham yang tak pernah turun daripada dulu sampai sekarang. Okay, kita ambil contoh, tapi ini bukan ada kata oh dia ni tunjuk saham-saham apa bangsawan pula kan. Okay. Macam Nestle sebagai contoh kan. So kalau kata in a way, okay, sentiasa, maknanya kalau katakan semua orang membeli sahaja, okay, and then kalau katakan jual tu sebab dia nak take profit apa, sebenarnya maknanya boleh dikatakan lah keadaan je dalam keadaan menaik. Jadi kita boleh kata kalau kita bersifat fundamental, okay, maknanya kita bersifat bukan fundamental je lah, maknanya bersifat mengkaji saham, okay, boleh jadi semua orang yang terlibat dalam itu boleh jadi dia boleh diuntung lah. Okay, pasal dia beli daripada dulu lagi, okay, and then waktu naik dia jual, okay, dia jual pula kepada orang lain dan orang lain pula untung. Okay, maknanya kalau sifat dia macam tu. Cuma dalam saham ni of course akan bercampur sifat. Okay, that's why ada setengah, maknanya akan happen juga zero sum game dan akan happen juga the real ni. Okay, tapi kalau katakan nak clarify, saham ni betul lah tempat buat duit, bukannya maknanya kalau saya beli nanti saya akan rugi dan saya akan untung, tak. Dan kalau saya beli nanti ada orang nasib malang, tak lah. Dengan syarat, okay, kita beli dengan membuat kajian lah dalam saham. Okay, topiknya menarik juga kalau bincang panjang. Cuma saya bagi yang pendek lah supaya kita boleh jawab. Few question lagi ada. Calculator ni dengan contract note dalam M+. Okay, mana lebih tepat? Sama je. Itu yang saya beritahu tadi. Kalau ralat, okay, sepatutnya ralat tu mungkin berlaku lebih kurang 1 sen, 2 sen. Okay. Ni calculator, ni topik tadi balik lah. Mungkin berlaku ralat 1 sen, 2 sen. Kalau ada ralat yang besar dan memang sebab kadang-kadang ialah kita develop kan, kadang-kadang kita tertinggal. Last time ada orang bawa case study, dia hanya tersilap dalam pengiraan stamp duty. Dia ambil yang standard lah, dia ambil yang standard stamp duty, sebab stamp duty ni dari segi calculation okey, ni sesi tadi macam tu. Okey, stamp duty ni kalau dari segi calculation, okey, kalau saya beli RM2,030 saham tu, saya kena stamp duty bukan RM2, saya kena stamp duty RM3. Ni kalau nak kata brokerage fee lah. Okay. Brokerage fee. Kalau RM2,030 maknanya RM3 bukan RM2. Itu yang kena ingat. Banyak orang salah kira tu. So beli dengan jual dah jadi extra RM2. Okay. Right. Saya maybe ada katakan yang kat sini beginner. Okay. Saya tunjuk kalau brokerage fee yang standard lah. Okay. Sebagai contoh saya beli RM10,000 satu saham. RM10,000 RM60. Okay. RM60. So brokerage fee saya ialah lebih kurang okey sorry. Yang ni susah sikit. Kita ambil yang senang sikit. 9,600 contoh saya beli. Okey. 9,600. Banyak Syafiq Jaafar ni tekan like Okey. So 9,600 brokerage fee untuk M+ ialah berapa? 0.08% iaitu RM8 lah. RM RM8. Ni M+. Okey. Kalau broker lain mungkin dah lebih. Okay, kalau Maybank ke apa, 9,600. Okay, kalau kita buat 0.1 maknanya RM9.6. Okay, kalau broker lain kebanyakannya RM9.6. Dah jadi mahal lagi lah kalau kita beli this amount. Okay, so mahal. Okay, kalau M+ RM8. Okay, cuma kalau nak buka M+, saya recommend buka dengan tim iSaham lah supaya anda boleh dapat benefit premium iSaham secara percuma. Kalau clearing fee selalu tak banyak 0.03%. Okay. Selalunya lebih kurang ni dalam kes 9,000 ni lebih kurang RM2.8, tak banyak lah. Okay. RM2.80. Okay, RM2.88, tak banyak. Ni bursa kat sini.
Dan last kali ialah stamp duty. Kadang-kadang orang kira RM9, tapi RM9,600 ni sebenarnya RM10 stamp duty. Dia akan ceiling up. Okay, RM10. So dalam brokerage fee, ini yang pertama ialah M+. Okay, yang kedua ialah, okay, dan sesi ni mungkin saya bagi lama sikit lah, first time kan. Okay, untuk sesi 2020 ni. Ini ialah bursa dan ini ialah stamp duty. Okay, government lah. Government ataupun stamp duty. Okay, stamp duty. So RM10. Kalau tak nak bayar RM10 ni, satu cara ialah beli saham-saham bintang. Kalau beli Dufu, yang ni tak kena. Jadi banyak jimat ramai yang tak sedar benda ni. Dan benda ni nak check kat mana saham bintang ni, dekat iSaham Special. Okay, sebab dalam broker pun tak ada, dalam M+ pun tak ada benda ni. Okay, so boleh guna yang ni. So ni M+ dengan bursa. Okay, boleh ringkaskan tak apa itu volume asli dan volume palsu? Okay, alright. Volume, kalau katakan dari segi bahasa, volume asli ni maknanya volume yang betul. Okay, volume palsu pula adalah volume yang dibuat-buat. Okay, ada pula yang maybe yang lain nak bincang, maybe dia punya persoalan ialah volume palsu tu maknanya volume yang tak kuat. Itu lain, itu bukan volume palsu, itu volume yang tak kuat. Okay, alright. So maybe discussionnya ialah, okay, sebagai contoh saya ambil satu saham. Okay, satu saham Okay, maybe persoalan dia contohnya JHM saham favourite saya sekarang ni. Okay, macam mana nak tahu volume ni palsu ke tak? Okay, dekat sini, volume palsu ke tak? Okay, ada setengah benda dalam saham, jawapan dia sebenarnya memang tak ada orang tahu palsu ke tak lah. Okay, memang sebab apa? Dia tak ada, bila dia tekan beli volume tu, dia pergi cerita kat semua orang, ni saya nak tipu orang, tak ada orang cerita lah. Okay, maknanya kalau orang tu nak trick dari segi volume, maknanya tak ada that term. And then yang kedua, tak ada juga even institution atau fund manager beli, dia tak perlu declare. Macam contohnya Spring beli saham, dia tak perlu declare. Kecuali kalau dia dah beli banyak sangat saham tu, sampai dia dah own lebih daripada 5%. Okay, dan dipanggil dalam term saham substantial shareholder. Okay, bila dia dah dipanggil sebagai substantial shareholder, okay, maknanya dia own banyak. Contohnya saya belilah banyak-banyak, sampai kan saya dah jadi top. Dalam ni dah beli lebih kurang 50 juta. Saya dah kena start declare lah kalau saya beli yang jual. So dalam arti kata lain, tak ada orang akan declare volume lah. So kita tak tahu volume ni volume siapa. So tak boleh nak detect volume asli atau tak. Okay, yang boleh ialah kita boleh buat assumption. Kita boleh buat assumption. Okay, kita boleh buat assumption. Kalau katakan ada banyak volume-volume apa semua, and then kita nampak, oh betul lah, lepas tu harga memang, okay, macam contoh kat sini dia tak naik tak banyak lagi, tapi ada volume. Kita boleh buat assumption kat sini yang saham ni ada collection. Maknanya ada collection. Tapi kita still tak tahu sebenarnya betul ke tak. Tapi kalau kita buat assumption macam ni, and harga pun nampak naik, oh that's why lah harga dia nampak ada collect kat situ, kita boleh kata okay, maknanya saham ni sebenarnya boleh kata volume tu asli. Kat situ, itu yang kita boleh buat. Okay, dan yang kedua, kalau kita nak elakkan volume-volume yang menipu, okay, ataupun penipuan sebagai contoh lah, kita ambil saham XOX. Okay, dekat sini, okay, dekat XOX ni, kadang-kadang bila harga saham tu naik, volume banyak. Okay, harga saham tu naik, volume banyak. Tapi harga tak pernah naik-naik pun. Pergi kat sebelum ni. Okay, kat sini. Sini. Uish, macam nak fly volume banyak. Macam nak tahu dia tipu ke tak? Okay. Ui, banyak jugalah volume kat sini, harga 12 sen. Okay. Sini pun banyak. Okay. Sini pun banyak volume. Jadi macam mana kita nak tahu palsu ke tak? Kita tak boleh tahulah first kali, tapi kita boleh assume. Okay. Satu assumption yang bagus juga untuk dibuat ialah kalau saham tu market cap dia mempunyai nilai market cap. Okay, saya ulang, sekiranya saham tu mempunyai market cap di bawah 100 juta, saham tu sangat mudah dimanipulasi. Jadi volume-volume tu sangat mudah untuk ditipu. Okay, apa maksud manipulasi? Kita pernah bincang dalam iSaham, kita ada satu sesi e-learning pada sebelah malam. Okay, kita dah bincang pasal manipulasi. Okay, yang mana dia dalam short secara pendeknya, manipulasi bermakna saham tu ada setengah orang dia boleh collect saham, maknanya dia boleh beli saham ni banyak-banyak sampai level dia boleh control saham tu. Maknanya contohnya kalau saya dah beli banyak sangat saham ni, apa yang saya buat ialah saya boleh tolak sikit harga dia kat atas. Okay, macam mana saya tolak? Kita ada banyak akaun CDS antara A, B, C, D. Okay, ini ialah benda yang dibuat lah, saya tak buat lah. Tapi key point ialah kalau orang-orang dia nak trade, ada akaun A, B, C, D, dia pergi A beli pada B. Kita pun kata, oh ada orang beli lah. Sebenarnya A beli pada B. Tapi dia orang tak boleh buat untuk saham-saham yang mempunyai market cap yang tinggi. Okay, sebab
nilai yang tinggi dia tak boleh kontrol. Tenaga nasional kalau dia nak manipulate, dia nak biar nampak A beli pada B, dia A beli pada B, lepas tu tahu-tahu EPF kata macam ada ni dia jual, maknanya dia tak boleh nak tolak harga, nak bagi nampak menarik kepada retailer. Ni kalau in the future ada soalan ni, maybe kita boleh buat topik dalam Q&A lah, tapi itu secara ringkasnya volume asli dan volume palsu. Okay. Untuk MCO yang dah nak habis, okay, maknanya PKP yang dah nak habis, okay, mungkin ada yang dah start bekerja, okay, dalam fasa PKPB yang sebulan ni, okay, strategi apa sesuai? Sebenarnya banyak strategi dalam saham ni sangat sesuai untuk semua orang. Sebab apa? Dari segi cara guna dia, okay, sebagai contoh dekat iSaham, okay, sebagai contoh ni satu screener nama dia BTST. Okay, kalau nak pergi list all screeners, ni screener ni kalau nak tengok strategi-strategi saham yang ada, list all screeners, okay, pergi ke bawah ni, okay, ada screener mana price volume ni, BTST, ada premium, BTST, okay, saya dah masukkan juga ni screener baru, Boso, okay, untuk yang kalau di luar ni mungkin sebelum ni tak nampak lah screener ni, okay, contohnya BTST, okay, strategi ni dah disusun cantik, yang mana kita kalau nak masuk strategi ni perlu tengok sekejap je setiap hari. Okay, mungkin kena spend 10 minit untuk beli, dan untuk jual tak payah tengok pun tak apa. Okay, dan mungkin lah kalau tak jadi dalam 10 minit lah untuk jual, untuk just nak ni balik. Okay, dalam erti kata lain, okay, sambil shopping pun boleh beli BTST. Saya selalu buat sambil shopping. Okay, kalau katakan yang bekerja dia boleh ambil take 5, tak cakap lah saya nak rehat sekejap 5 minit, tekan, boleh sambung kerja, tak ada masalah. So maknanya strategi yang short term pun boleh buat untuk untuk orang yang bekerja. Apatah lagi strategi yang lebih besar macam mid term ke apa, contohnya strategi favorite mid term. Ada yang percuma kat sini kalau siapa yang baru bermula dalam saham nak try. Okay, untuk yang nak dapatkan premium, mudah saja contact je tim iSaham, okay, ataupun baca di bawah ni iSaham premium ni ada dia punya langkah-langkah dia. Okay. Dari segi midterm, sebagai contoh, kalau saya ambil satu strategi, saya ambil dekat sini strategi simple uptrend plus. Okay, ada kata saya tak boleh lah masuk saham, nak kena monitor. Tak boleh monitor dalam saham. Okay, once kita dah jumpa saham yang okey, okay, kalau katakan tak ada ilmu lagi, kita akan nampak blur sikit lah. Sebenarnya tak mudah sangat pun, tak susah pun nak ambil yang ni. Okay, kita ada teknik, hujung minggu ni hari Sabtu dan Ahad kita kelas asas dan kelas teknikal level 1 untuk yang berminat. So boleh rujuk di isaham.my/events atau di Facebook page ada event. Okay, dekat sini ada perkataan entry. Bila katakan kita dah biasa, kita tengok je sikit-sikit. Okay, kita beli, lepas beli, okay, lepas saya dah beli, dah ada perkataan entry, dah beli, saya hanya perlu tunggu sahaja dekat portfolio ni, kata perkataan keluar, ini hold kan, keluar perkataan sell. Okay, ni empty sell. Ini column ni, ada column ni. Okay, selalunya tak ada apa. Ni bagi shortcut betul kepada siapa yang nak start guna iSaham. Okay, pergi ke set column ni, pergi ke empty sell. Okay, and then tekan set. Okay, ni sekali lagi empty sell, adakan column ni, tekan set, dia akan keluarkan ni hold. Kalau hold, maknanya boleh hold lagi. Okay, ada kata tak ada alert ke? Okay, alert ialah fungsi yang kita dah on the way. PKP ni memang tim kita bangunkan alert. Okay, cuma dalam fasa testing lagi lah, sebab alert ni kalau kita main biar je, habis 1000 orang guna alert setiap saat, jam kita punya server. Tapi kita tengah ambil langkah macam mana kita nak dapatkan efisien, mungkin setiap beberapa minit sebagainya. Okay, so betul, BTST mid term, short term pun boleh. Ada setengah strategi short term yang tak perlu nak monitor sangat. Okay, mungkin sejam sekali tengok portfolio iSaham, sebab portfolio iSaham ni dia keluar empty sell, keluar nak short term ada ST sell. Siapa yang guna strategi lain sikit, MA5 sell, ini saya terlupa nak masuk dalam sesi advance tadi. Ni nanti saya ulang balik lah untuk esok M5 sell, untuk sesi advance. Okay, tekan set, kita boleh tengok based on strategi kita boleh monitor. ST sell ada, ni ada. Okay, maknanya mudah. Okay, macam mana IDSS akan effect market? IDSS dah lama ada selama ni. Sekarang ni kena suspend jap lah. Okay, IDSS, okay, yang ni soalan kau keempat. Okay, IDSS kalau dalam keadaan biasa dia tak effect sangat market, sebab bila harga saham tu orang short tapi tak ada panik berlaku, jadi dia tak ada apa-apa sangat. Dia just, kalau orang tu dia rasa lah menggunakan kajian dia akan jatuh,
Jadi dia boleh buat duit lah, tapi tak efek. Tapi dalam keadaan bila market crash, okay, macam apa yang berlaku sebelum ni, okay, baru-baru ni lah, efek lah, maknanya kejatuhan tu dia drag lebih sikit lah. So kalau orang tu hold, tak nak cut loss, memang akan memang akan cakap, ui teruknya jatuh ni. Okay. Akan efek kalau crash. Tapi kalau memang dah extend sampai ke bulan 6 tak boleh IDXS, so tak perlu nak risau apa sangat. Okay. Dan bagus juga sebenarnya ada sikit-sikit IDXS ni, supaya dia bagi sikit lah pengajaran kepada orang yang tak suka cut loss. Dalam saham perlu ada satu sistem untuk cut loss. Okay. Kalau tak, dengan especially ada IDXS lagi, kejatuhan tu boleh jadi satu benda yang sangat besar ketara. Charge intraday dengan charge bukan intraday ada beza ke? Charge intraday ialah 0. Ni untuk M+. Charge intraday ialah 0.05%. Minimum still RM8. Okay. Kalau tak intraday 8%. Maksudnya kalau kita beli dan jual hari yang sama, okay, kita akan kena charge 0.05% sahaja. Okay, termasuk kalau saya beli jual saham yang sama 10 kali, saya still kena sekali beli dan sekali jual. Cuma satu syarat dia, nanti boleh baca di iSaham, kita ada satu guideline. Okay. isaham.my/intraday rate. Okay. Kalau siapa yang nak gunakan rate intraday ni, sila make sure beli dan jual dengan kuantiti yang sama. Kalau saya beli 100 lot, jual 100 lot juga. Okay. Itu je benda yang kena alert sikit. Okay. Nanti akan faham bila dah buat. Pendapat tuan, sell in May and go away. Okay. Sell in May and go away telah kita bahaskan. Ni sebenarnya satu kelebihan lah, sebab dalam sesi Q&A macam ni, hari ni saya lajakkan sikit lah, saya bagi peluang. Saya nak jawab banyak soalan yang ada. Okay, selalu kita aim ialah setengah jam, okay, sehari, setiap minggu. Okay. Kalau seronok-seronok kadang kita buat banyak kali, tak ada masalah. Kalau banyak yang tekan like banyak-banyak di Facebook page, tu syarat nak join group ni. Okay. Bila tekan banyak-banyak, okay, kita jadi lagi semangat. Nanti ada tim-tim iSaham lain mungkin muncul juga ke kan. Okay, sell in May go away ni adalah satu sesi e-learning. Okay, saya nak explain sikit pasal e-learning. Okay, e-learning ni ialah satu benda feature yang dah ada dalam iSaham, di mana kita ada artikel, kita ada short video. Dalam masa yang sama, kita ada juga sesi webinar untuk PKP ni sebenarnya setiap 2 malam. Okay. Cuma dah nak habis lah sesi 2 malam sebab 10 malam terakhir Ramadan ni, kita nak bagi ruang kepada semua beribadat lah. Selalu kita buat memang semalam, buat 10 malam. Ni jadual-jadual yang dah berlaku. Okay, ni 10 Mei, 8 Mei, 6 Mei, 4 Mei, 2 Mei, 30 April, 20. Buat setiap pukul 10 malam. Okay, dan dah ada dah topik tu. Saya nak fokus yang ni lah. Topik tu dah ada. So topik-topik hot ni kita bincang panjang. Okay, sejam dan sebagainya. Okay, tapi saya akan bagi summary lah, sebab ada yang tanya. Takkanlah saya kata tak nak jawab langsung kan. Saya bagi summary. Sebab yang ni sejam belajar. Sekarang saya jawab dalam masa pendek lah. Sell in May and go away ni, first kali kalau kita ambil, dia start daripada ni lah, of course lah, daripada Europe dan US. Okay. Memang pernah berlaku senario yang bila nampak jadi, sebab ikut musim lah. Okay. Musim waktu tu ialah sama lah, masuk sama musim panas. Okay. Banyak jadi. Tapi apabila dikaji pada yang lately, sejak 2013, bukan setakat tak jadi, lagi pelik, reverse. May lah yang bagus. Contoh macam tu, ni idea lah. Okay, dah idea. Okay, saya buat kajian sendiri kepada bursa juga. Okay, tidak juga, bukan May yang paling teruk. Okay, bulan yang paling teruk ialah bulan Ogos. Okay, so nanti bulan Ogos kalau siapa nak keluar, terpulang. Tapi jangan keluar sekarang. Okay, sebab bulan Ogos patut teruk. Tapi kalau jadi kebetulan memang jatuh, kadang-kadang orang dia ada macam efek yang dia teringat-ingat. Bila jatuh May je, otak dia ringing. Dia kata, orang kata sell in May go away. So dia kata macam jadi. Kadang-kadang sama, tahun lepas pun sama. Awal bulan Mei macam jatuh jap. Semua pun bergelabar kan. Lepas tu, sebenarnya tahun lepas perform. Dan tak ada apa pun. Okay. Dan satu lagi, kalau kita kaji sektor punya base, lagilah bulan Mei ni ada setengah sektor tak efek langsung. Maknanya ada setengah tu memang nampak jugalah, ada efek sikit lah. Dia bukan paling teruk, tapi ada efek sikit. Tapi setengah sektor tak. Seperti teknologi. Teknologi memang Mei ni tak ada apa. Okay. Itu contohlah ulasan sedikit. Salam tuan, ulas sikit market crash. Adakah sekarang ni fasa awal atau fasa market sedang recover? Sebab banyak penganalisa menjangkakan market crash lagi teruk dari 1998. Okay. First kali,
seronok sebenarnya kalau nak bagi pendapat yang nampak confident. Saya boleh kata, oh sekarang ni memang nampak keadaan teruk dan sebagainya. Memang seronok lah. So, kita pun bila kita dengar kadang-kadang, sebab kita teringat-ingat, kita nampak macam, oh banyak orang kata akan jatuh lagi. Hakikatnya tak ada orang tahu pun apa jadi esok. Okay? So, kalau kita banyak baca, ada yang kata naik, ada kata turun, sampai bila-bila pun tak jumpa jawapan. Penganalisa A kata naik, penganalisa B kata turun. Okay? So, kita jadi pening. Mana satu nak ikut ni? Yang ni orang ni aku percaya ni, aku follow. Okay? Tak boleh percaya. Sebab apa? Setiap tahun orang orang predict market crash. Market crash 2008 dulu. Orang predict 2018 crash. Tak crash. Tapi ada pula orang cakap, oh dia ni tak pandai lah. Predict tak ada. Okay? 2019, okay? Orang predict crash juga. Orang sama pula tu. Orang sama predict crash. Tak crash juga. 2020 dia dah tak predict crash. Waktu tu crash. Okay? The key point apa? Tak ada orang tahu. Dan kalau kebetulan saya yang memang cakap, saya yakin, contohnya saya cakap tahun lepas, saya yakin 2020 crash. Kalau crash, nama saya naik sekejap. Kalau tak crash, tak ada orang ingat pun. Sebab orang faham, oh ini pendapat je. Okay? First kali, tak ada orang tahu. Okay? First kali, tak ada orang tahu dari segi crash ataupun tak. Apa yang kita boleh buat dalam saham saya suka dalam saham ni kita fokus pada aplikasi. Okay? Apa yang kita kena tahu ialah how we want to prepare for it. Sebenarnya sesi yang pasal pendapat crash ni pun saya dah bincang lagi awal. Ni sesi 7 sesi e-learning yang kita buat PKP. Sebelum tu lagi 12 sesi malam dan salah satunya ialah nak bincang pasal crash 2008, crash tahun ni macam mana. Okay? Ni pun saya bagi summary. Benda yang kita kena faham ialah how we should respond. Sebab ada beza contohnya kalau saya just buat takut, just tak payahlah beli saham sekarang. Kan? So, daripada hari tu kenapa beli? Tapi kalau siapa beli dah untung banyak saya pun dah terima juga rasa untung yang sangat banyak tu. Okay? So, kalau katakan kita nak beli atau jual saham, jangan fikir pasal pendapat, fikir pasal what is the probability. Betul, dah ada probability yang besar juga this akan jadi, boleh berlaku lagi penurunan. Apa evidence dia? Evidence dia yang pertama dari segi data lah. Okay, dari segi data, okay, ada isu sikit dari segi unemployment dan sebagainya lah. Okay, tapi itu adalah satu jenis data saja. Crash ni dia bukannya satu jenis data, sebab crash yang sebelum ni berlaku atas dasar-dasar yang macam-macam, especially dasar-dasar loan yang tak mampu nak bayar dan sebagainya. Data-data tu tak kena tengok betul-betul dulu. Data-data yang tu. Tapi kalau kita tengok yang tu, kita bukan ekonomis yang pertama, dan yang kedua, data-data even ekonomis pun pening juga. Kalau tak dah keluar statement dah ni confirm teruk kan. Okay? So ada probability besar sebab ada setengah data yang kata macam tu. Dan kedua fakta kedua ialah kita guna statistik lepas, kenaikan banyak ni tak cukup kuat lagi. Okay, mungkin yang ni dia rehat ni sikit, kena ada lagi sambungan dia, kena sambung baru kita kata okey, ni memang kenaikan yang dah dikatakan kukuh. Okay? Saya ada buat kajian berapa hari apa semua, saya dah bincang sebelum ni. Saya bagi basic lah dalam sesi live kali ni, lebih kurang 100 hari ataupun 3 bulan. Kalau dah lebih 3 bulan baru kita kata market kita dah bertambah pulih. Jadi kalau kita nak kata adakah akan jatuh? Okay? Ada kemungkinan dari segi data-data tu. Okay? Adakah akan naik? Ada juga backup dari segi teknikal. Kalau kita tengok dari segi kekuatan ni dah kira kekuatan yang boleh katakan agak besar juga. Okay? Dia masih, saya tak boleh kata confirm betul-betul. Dia still boleh ni cuma selalunya harga saham kalau jatuh, dia jatuh awal lagi, bukannya dia tak naik banyak macam ni. Okay? Dia jatuh lagi cepat daripada maknanya dia akan lebih, maknanya bukan sampai sekarang ni dah kira level dia kira bertahan kuat jugalah. So ada potensi untuk terus naik. Jadi kita faham ada dua probability. Apa kita boleh buat? Kalau long term, okay, kalau kita jenis yang long term, then cari je lah saham-saham yang betul-betul berkualiti, yang betul-betul harga dia memang tengah cantik sekarang ni. Kena adalah ilmu fundamental tu, ilmu mengkaji syarikat. Okay. Jadi kita boleh masuk sikit-sikit. Let's say kalau jatuh pun saya tahu syarikat ni bagus, dan most probably syarikat ni mungkin tak terkesan pun. Okay. Tapi kalau terkesan pun, bukan terkesan, maknanya jatuh pun sepatutnya harga dia tak jatuh sebab saya dah kaji. Okay, saya boleh top up. So fundamental, ambil prinsip tu. Technical pula, kalau saya tak masuk sekarang dengan takut-takut ni, saya mungkin rugi kalau dia betul-betul naik. Kalau saya beli sekarang, tak adalah tinggi sangat risiko. Saya beli kat sini, jatuh saya adakan satu level stop loss. Okay, worst case, saya just cut loss je lah.
Tapi saya tak terlepas peluang. Kalau short term, tak susah nak fikir. Sebab short term, nama pun short term. Beli cepat, jual cepat. Okay? Jadi kita boleh jadi dalam semua dimension pun, kita boleh benefit dari sana. Okay? Sebab kita faham senario. Okay? Kita faham dia boleh naik, dia boleh turun. What our action determine sepatutnya. Sebab ramai orang kalau kata isu yang besar ialah, dia try untuk predict. Contoh dia kata, okay, tak, dia dah yakin dah harga jatuh. So dia tak masuk. Sampai bila-bila pun dia tak masuk. Jadi dia rugi peluang kat situ. Okay. Kes yang kedua, dia yakin betul harga akan naik. Sebab apa? Dia dah kaji. Dengar penganalisa satu. Dia dengar belah satu lagi pula. Kata naik. So dia pun beli. Bila jatuh, dia pun cakap, tapi penganalisa kata naik. Bahaya. Bahaya bila kita dengar pendapat-pendapat macam ni. That's why benda yang kita kena tahu ialah what is the probability and what is my action. Okay, terlebih dah yang ni. Okay. 13. Boleh lah. Okay. Saya try untuk jawab lagi few question. Dekat Boso hanya appear small mid cap sahaja. Tak, Boso boleh appear semua. Okay, so pendek lah sebab saya rasa dekat sini, yang ni adalah sesi public. So mungkin yang ni agak advance. Okay, saya nak try bagi soalan-soalan yang boleh semua orang boleh terima. Okay, dekat iSaham boleh tahu tak counter syariah atau tak syariah? Boleh. Dekat iSaham, pergi dekat page depan ni. Yang mana yang ada perkataan NS kat sini, NS ni maknanya tak syariah, non syariah. Yang lain-lain semuanya syariah. Dekat iSaham ni kita buat terbalik sikit. Kita fokus syariah first, maknanya semua syariah kecuali yang ada NS. Okay, IDSS ialah intraday short selling. Okay, maknanya orang jual dulu baru beli. Yang tu saya rasa tak bincang dalam kes ni lah. Okay, dan saya pun tak recommend sangat lah, because dia wajibkan untuk intraday. Kan? Ramai orang intraday pun dah bersambung-sambung ke esok. Apatah lagi nak short and then buy back. Very very tak recommend lah untuk pelabur-pelabur yang public baru. Kalau partial match, macam mana dikira brokerage fee? Partial match brokerage akan dikira sebagai macam biasa, kena sekali lah. Okay, kena sekali. Sama juga kalau kita beli sikit-sikit. Saya beli pagi, saya beli sikit. Tengah hari saya beli sikit. Petang saya beli sikit. Okay, brokerage fee dikira sekali untuk satu saham. Okay, sekarang kalau apply buka CDS dengan saham, boleh complete berapa pantas ya musim PKP. Okay, untuk buka akaun CDS, okay, saya rasa yang ni itu dah ada jawab. Okay, ni soalan last saya jawab. Okay, berkaitan dengan iSaham lah. Okay, untuk buka akaun CDS, okay, tak explain lagi pasal sesi kelas. Tak apalah, siapa yang berminat nak dengar pasal kelas-kelas yang ada dekat iSaham, boleh stay back. Tapi mungkin ramai yang dekat sini yang memang dah dalam iSaham, so tak ada isu lah. Okay. First kali untuk buka akaun CDS, musim PKP akan ambil masa sikit. Sebab walaupun PKPB, tapi dari perspektif M+ sendiri, diorang pun belum lagi beroperasi sepenuhnya di office. Maknanya, diorang punya staff bekerja di rumah lagi. Okay, akan ambil masa. Tapi apa yang saya boleh, bagi penerangan atau cadangan. Okay. Buka saja, sebab lagi cepat buka, lagi cepat proses tu boleh siap. Okay, sebab sekarang ni mungkin ambil masa sebulan. Okay, so lagi cepat proses tu boleh siap. Kadang-kadang ada yang tunggu-tunggu, dia ni lambat lah tak nak. Okay, first kali yang lambat bukan saya. Yang lambat ialah keseluruhan plus. Kita dekat iSaham, kita submit seminggu sekali atau dalam kita untuk next week ni, sebab banyak sangat application baru, seminggu 2 kali kita nak submit. Okay, dan sebab dari saya tu roadblock pun dah tak ada dan sebagainya. Lagi senang lah untuk tim kita nak bergerak dan sebagainya. Okay. Sebelum ni kena buat surat. Orang lain hantar surat orang lain pula. Okay. 2 minggu sekali. 2 minggu. Maknanya kita hantar secepat mungkin. Sekerap mungkin. Tapi yang jadi isu ialah bila sampai ke M+, form tu dia akan pergi, dia kena hantar pula ke orang yang bekerja di rumah. Dan M+ pula dia ada banyak layer. M+ yang buat form. Lepas tu M+ yang operation orang atas sikit. Macam kita pergi bank kan, ada orang endorse, sign kat belakang dan sebagainya. Lepas tu ada pula bahagian apa? Bahagian lepas tu nak kena proses IT untuk settlekan akaun dan submit ke bursa dan sebagainya. Yang proses dia banyak. Sama juga dengan broker-broker lain pun mungkin akan ambil masa yang, kalau saya rasa lah sekarang ni untuk majoriti broker pun akan ambil masa ni sebab ramai yang nak terlibat dalam saham. Okay. So kalau katakan siapa yang berminat, saya recommend untuk ambil langkah segera, ambil langkah yang cepat. Okay. Satu lagi, kalau nak buka M+, saya recommend buka dengan tim iSaham. Sebab saya bagi tahu awal, sebab apa? Sebab kadang-kadang ada setengah dia pergi kat tempat lain, dia apply, lepas tu tak boleh tukar dah. Okay, so jadi kalau macam tu jadi kalau siapa yang buka akaun di tempat lain, jadi dia tidak akan mendapat peluang, okay,
untuk menjadi premium percuma. So dia terpaksalah menggunakan cara lain, iaitu kena bayar 6 bulan atau kena bayar setahun, kena bayar every year. Okay. So dekat sini kalau nak dapatkan this benefit, okay, seumur hidup, ambil langkah daripada sekarang. Tak apa, mungkin dah ada akaun CDS tempat lain, buka je yang sekarang ni, tunggu. Sementara tu boleh study. Dia kata takut terlepas lah. Ini satu lagi kan, ada penganalisa dan sebagainya kan, ada yang kata yang mungkin turun lagi. Dan sebenarnya to be honest, kita kena akui memang affected. Even Perdana Menteri kita bagi tahu, okay, berapa efek sehari. Okay. So kejatuhan ni saya tak rasa dia akan naik balik betul-betul ke sini, kecuali saham-saham yang tak affected lah. Okay. So dia akan ambil masa. Jadi waktu ambil masa, boleh jadi dia jatuh balik, boleh jadi dia naik, lepas tu dia rehat lama sikit. Ada masa untuk kita study syarikat yang bagus. Kalau kita rasa terlepas peluang, kalau saham tu naik sharp hari ni pun, dia tak akan naik sharp je. Dia mesti ada peluang, akan sentiasa ada dalam market. Especially dalam keadaan ni, kita baru masuk dalam fasa-fasa, belum habis lagi, kes pun masih banyak lagi. Okay, so ada peluang. Okay, dari segi I saham, okay, yang ni ada satu soal sesi. Saya pernah dengar tutorial indikator dekat YouTube tu kebanyakannya berkesan dekat market US. Adakah lain? Okay, tutorial maknanya indikator-indikator yang ada, okay, berkesan di US akan affect market global lah. Yang tu macam ni, yang tu dalam sesi akan datang. Saya try lah buat sesi ni lagi, sebab untuk hari ni kita tak sempat nak proses orang join group ni lagi. Soalan boleh tanya semula. InsyaAllah saya try lah buat pada hari-hari yang mungkin minggu ni saya buat sekali lagi. Okay, kita boleh bincang pasal banyak lagi topik lah. Untuk short pasal benda ni, sebenarnya sama je dari segi indikator. Kalau kata persoalan dia indikator okey, soalan dia bukannya indikator kejatuhan market, indikator RSI dan sebagainya lah. Okey. Sebenarnya indikator yang ada, okey, memang kalau macam dekat saham, kita ada yang kita dah testing lah, tweak dengan market Malaysia. Dah banyak dah. Itu yang premium tu. Okay. Tapi sebenarnya dari segi yang lain, sebenarnya boleh guna dekat market Malaysia dengan syarat kita faham lah cara penggunaan kita tu. Okay. Cara penggunaan kita tu kita kena faham. Itu yang dekat TA Advance yang kita bincang tiap-tiap hari ni. Kita bincang satu-satu sebab kita faham konsep dan kita faham kenapa harga saham naik. Dan sebenarnya boleh apply di Bursa Malaysia. Yang penting faham. Okay, yang penting faham cara guna. At least faham, okay, strategi ni keberkesanan dia macam mana. Kalau contohnya kalau yang kita discuss BTST, okay, ada accuracy level kita test di market Malaysia, yang ni boleh pakai. Okay, maknanya yang mana ada dalam ni, kalau kita beli, high chances untuk naik pada keesokan harinya. Okay, berkaitan dengan kelas, okay, inilah sedikit sebanyak. Okay, kalau siapa yang ada lagi soalan, mungkin saya boleh jawab lagi sebelum 3.30. Okay, hari ni kita bagi sejam lah sebagai starting point kita. Okey. Dekat saham, kelas asas saham, yang ada yang saya explain tiap-tiap hari tu ialah technical advance. Okey. Yang ni kita buat setiap hari sejam. Okey. Semasa PKP ni kita buat setiap hari, tapi lepas habis PKP, lepas habis sesi ni, kita punya aim ialah kita nak buat setiap bulan lebih kurang 6 ke 8 kali sesi. Okey, 6 ke 8 kali. Dan aim kita technical advance ialah kita akan ada, yang saya dah buat sesi yang sebelum ni, yang mana yang spot on the point. Kita akan ada satu tempat khas untuk tengok balik recording dia. Okay. Dan kita akan buat yang sesi ni, maknanya 15 sesi ni, maknanya dalam masa 2 bulan tu, 2 ke 3 bulan tu, kita akan buat untuk setiap topik, TA Advance, setiap topik itu kita akan buat Q&A. Maknanya recording ada, lepas tu kita buat Q&A lebih kurang setengah jam ke sejam. Jawab je soalan, Fibonacci tak faham, nak try, apply, case study. Okay. Tengok, kalau ada update berkaitan dengan screener-screener related, kita akan bagi setiap, maknanya selain daripada recording, akan ada Q&A. Imagine 15 sesi kali 2. Maknanya macam 30 sesi. Okay, dengan harga berapa? 199 sahaja. Okay, lepas ni tunjuklah. Okay. So ini technical advance. Kalau technical level 1, lebih kepada nak start point. Nak push orang untuk faham technical analysis dulu. Yang ni kita buat sesi asing. Yang ni kita buat banyak kali lah. So ini boleh, kalau datang sekali, boleh recharge dalam beberapa kali. Okay. And then boleh belajar macam mana kita nak start dalam technical analysis. Yang saya bagi tahu tadi, yang sesi malam-malam, itu kita panggil e-learning. Okay, sesi malam-malam kita panggil e-learning. Di mana kita buat yang dalam Ramadan ni, kita dah buat 20 sesi sahaja, 20 sesi keseluruhannya. Okay, 7 yang start dengan subscription, 12 yang kita buat pada sesi awal.
Okay, dan sesi-sesi ni semua recording akan diletakkan di dalam e-learning punya page. Okay, recording saya boleh beritahu dah siap sebenarnya. Okay, banyak yang dah siap. Okay, cuma kita tengah nak setting dengan platform kita ni sebab kita ada isu hari tu kita buat sesi nak kena refund jap. So lepas settle tu akan ada, dan e-learning ni selepas PKP ni akan still berjalan setiap bulan lebih kurang 4 ke 6 kali. Okay, 4 ke 6 kali. Mungkinlah pada bulan ni tengah semangat lagi sebab sekarang ni kita buat setiap 2 malam. Okay, untuk e-learning ni kita buat setiap 2 malam ni yang tadi saya tunjuk tadi. So kita tengok setiap 2 malam ni 10 Mei, 8 Mei, 6 Mei, 4 Mei, 2 Mei, 30 April dia setiap 2 malam. Tapi selepas Ramadan ni, okay, sepatutnya setiap bulan 4 kali lah. Okay, maknanya setiap minggu sekali. Tapi kalau tengah semangat lagi ni, okay, mungkin kita boleh buat 2 kali. Nanti saya akan, macam kita akan orang kata apa, secara berperingkat lah supaya tak rasa tiba-tiba hilang. So ini pun kalau siapa yang nak join, boleh join. Okay, dan kelas fundamental juga dimasuk dalam topik. Kita dah mula start berdiskus fundamental, dividend investing, okay, dan sebagainya. Okay, yang ni ialah sesi dalam kelas ialah e-learning. Minimum 4 sesi sebulan. Okay, kelas fundamental akan termasuk sekali belajar fundamental. Ke open topik ada yang tanya pasal manipulation, warrant, semua kita akan masuk dalam e-learning. Okay, semua kita akan masuk dalam e-learning. Ada juga video daripada webinar, video yang short video, dan juga ada yang article based. Okay, so ini pun ada satu sesi. Dan tutorial iSaham lah. Ini kalau siapa nak belajar betul-betul satu-satu screener yang mana kita tolong bawa satu-satu. Bagi tahu nak screener ni, kita explain satu-satu ni macam mana. Dan IPO. IPO sekarang tak ada IPO, so sesi ni tak buat lagi. Nanti dah ada IPO yang muncul, nanti kita akan start terus. Okay, dan sekarang semua sesi online. Okay, pada masa akan datang yang 2 ni akan still online. Yang lain kita akan buat juga physical bila dah boleh lah. Cuma saya rasa lambat lagi yang tu. Okay. Ni contoh e-learning, topik-topik dia. Okay, belajar pasal Warren Buffett, belajar pasal index, belajar pasal sell in May go away, banyak persoalan tu kita jawab. Okay, dan lain-lain lagi. Untuk advance ada banyak juga. Okay, topik yang kita bawa, kita dah buat Fibonacci chart pattern, BTST, intraday, moving average. Moving average ni asalnya satu topik tau. Dia dah masuk hari kedua dah sekarang dan akan masuk hari ketiga. Jadi 15 sesi ni saya bagi tahu mungkin bukan 15 sesi, mungkin 20 sesi. Kalau sebenarnya saya akan bagi sampai faham sampai semua. Kita nak belajar selama-lamanya technical analysis. Okay. Cuma nanti akan ada nanti recording boleh tengok, and then Q&A saja kita buat. Moving average Q&A jawab. Ni jawab Q&A. Macam imagine belajar 30 sesi yang macam 4-5 hari punya sesi dengan harga yang sangat murah. Sebab kalau kita tengok kat luar harga dia berapa kalau nak join 4-5 hari punya kelas. Okay. Dan join setiap malam 20 sesi dah. Harga lebih kurang macam ni. Tapi dekat iSaham boleh dapatkan sesi-sesi ni dengan harga yang sangat berpatutan. Sebagai contoh, yang belajar 30 sesi yang saya beritahu tadi, maknanya lifelong learning, 199 sahaja. Okay, tutor rezeki ni 69 belajar RM69 sahaja. Okay, e-learning, belajar pasal apa-apa topik, open, fundamental dan fundamental, 199, dan total keseluruhan adalah RM605 sahaja untuk belajar macam sampai lebam lah. Okay, tapi ini pun kita tambah lagi kat iSaham dengan package. Kalau nak ambil semua sekali, harga dia RM499. Okay, so inilah dia package apa benda yang ada dekat iSaham. Kalau siapa yang nak murah lagi, ini siapa yang murah lagi, saya ada mintalah kalau siapa nak join group ni, syarat dia ialah kena ada like 5 kali. Okay, sebenarnya dengan like 5 kali, anda dah collect point dah sebenarnya. Okay, dah collect point. Dan point ni, okay, boleh tengok di isaham.my/profile. Okay, lagi banyak like, lagi banyak point, dan point ni boleh redeem, okay, sesi kelas, okay, yang tadi sesi kelas. Cuma kalau siapa nak belajar cepat, bayar dululah, boleh redeem dia lain lah. Okay, juga boleh redeem merchandise daripada iSaham, dan yang paling penting juga boleh juga redeem coaching. Okay, kalau kita nak buat group coaching, group coaching contohnya harga RM50 sejam. Okay, mungkin dalam 3 orang ke apa semua, cukup 50 point, 50 like, okay, dah boleh kita buat sesi belajar. Okay, cara group coaching. Maknanya ni lagi manfaat dia, boleh teruskan like lah page iSaham. Okay, ni soalan last tadi tanya, macam mana nak tahu saham tu dimanipulasi oleh operator syndicate? First kali, ni satu lagi soalan yang memang tak ada orang tahu dia goreng ke tak, tapi kita boleh tengok dari segi hint lah, dari segi hint. Okay, market cap saya explain tadi, contohnya XOX, bila market cap dia
Okay, lebih rendah daripada 100 juta senang nak goreng. Saya akan buat satu color nanti. Ini banyak sangat request, saya dah letak dalam to do list. Kita akan letak color. Kalau senang nak manipulasi, saya akan letak kat sini. Macam ada color merah ke apa semua. Menandakan senang nak dimanipulasi. Okay. Tapi senang maksudnya tak semestinya dia dimanipulasi. Tapi dia senang. Maknanya senang nak goreng. Okay. Yang ni memang senang betul. Okay. Apa efek senang goreng? Okay. Efek dia, kita punya masa depan ditentukan oleh tukang goreng. Okay, ni contohnya kat sini. Harga saham dah naik bok, lepas tu jatuh balik sampai habis kan. Kita bagi nasib kita ditentukan oleh tukang goreng. Okay. Nak elakkan, guna market cap yang bawah 100 juta. Tu dia punya starting point lah. Yang kedua, okay, jangan beli saham yang bawah 30 sen. Itu kalau katakan sebab malas nak tengok market cap kan. Tengok dari sini bawah 30 sen. Bukan maknanya senang goreng. Tapi selalunya ialah saham-saham yang mudah digoreng. Okay, itu saja untuk hari ni. Terima kasih banyak-banyak yang join. Okay, saya rasa lah saya nak buat lagi. Saya macam ni, plan saya lah kita nak aim nak masukkan orang dalam grup dulu. Once kita dah ada banyak orang dalam grup, okay, kita akan buat sesi yang seterusnya. Dia lebih kurang setengah jam lah kalau telajak pun, okay, 40 minit. Okay, dan okay, insyaAllah kita buat sekali lagi pada minggu ni. Terima kasih banyak-banyak semua yang join, okay, pada hari ni. Okay, satu lagi, last. Okay, yang ini sesi ni public, maknanya terbuka kepada semua. Kalau ada kawan-kawan nak join, suruh dia request benda ni. Mungkin dia belum ada account ke apa semua, minta dia join grup ni untuk belajar secara berterusan juga. Untuk yang dah buka account, kita ada banyak perks lain lah selain daripada premium iSaham tadi. Okay. Selain daripada tu, kita ada sesi mingguan juga untuk khas untuk iSaham. Yang ni sesi mingguan yang ada quiz. Ni banyak suka lah ni. Okay, yang ada quiz ada hadiah. Okay. Yang sesi ni selalu kita ada topik lah untuk bincangkan. Contohnya trading platform, preview iSaham, okay. Maybe nak tengok bonus issue, topik-topik yang untuk saya penting untuk semua orang yang dah ada account untuk tahu. Okay, siapa yang dah join iSaham, ada premium ni, ada sesi mingguan khas juga. Okay, dan juga dalam iSaham ada support group, okay, untuk bantu anda 24 jam aja ni tapi 24 jam juga maknanya dalam pukul 11, 12, 1 pagi pun ada orang reply. Okay, saya reply juga kadang-kadang. Juga ada juga promotion lain seperti kita ada trade and win, maknanya siapa yang buka account dengan team kita boleh berpeluang untuk menangi hadiah, okay, sejumlah RM600 sebulan. Okay. Alright, dan itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua yang join. Okay. Ada soalan lagi kita akan buat sesi. Saya rasa mungkin pertengahan minggu, sama ada Rabu atau Khamis. Okay, nanti saya akan letakkan di grup ni. Okay. Nanti boleh invite lah kawan-kawan yang mana belum ada akaun CDS ke, mungkin baru-baru nak dengar, invite. Cuma cakap kat dia, tekan like 5 kali kat iSaham dulu. Kita memang ada teknik untuk detect. Okay, maknanya tak boleh nak lawan kita punya sistem. Okay. Alright, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa dan selamat menghampiri 10 hari terakhir Ramadan. Okay, Assalamualaikum.